Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan sains dan teknologi pada zaman Kerajaan Abbasiyah. Objektif pengajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, menyatakan perkembangan sains dan teknologi pada zaman Kerajaan Abbasiyah. Yang kedua, menyelarakan faktor perkembangan sains dan teknologi zaman Abbasiyah. Dan yang ketiga, menganalisis kesan penemuan sains dan teknologi pada zaman Kerajaan Abbasiyah. Penguasaan umat Islam dalam bidang sains dan teknologi adalah dengan sebab berlakunya kebangkitan tamadun Islam, yang mana ia disuburkan dengan kemunculan para cendekiawan dan saintis Islam yang terkemuka. Dan pada masa itu, Andalus dan Sicily telah berada dalam kekuasaan umat Islam, dan ia menjadi tumpuan para pecinta ilmu daripada blok Eropah. Satunya Islam telah menguasai ilmu sains dan teknologi daripada tiga tamadun yang hebat, iaitu Rom, Parsi dan Yunani. Faktor perkembangan sains dan teknologi zaman Abbasiyah ialah ada tiga faktor yang akan kita bahaskan nanti. Yang pertamanya adalah aktiviti penterjemahan, yang kedua galakan daripada para khalifah, yang ketiganya adalah globalisasi ilmu. Faktor yang pertama tadi, aktiviti penterjemahan ialah lebih giat berlaku berbanding pada zaman Umayyah. Maksudnya aktiviti penterjemahan berlaku dengan lebih giat berbanding zaman kerajaan Umayyah. Satunya antara khalifah yang melaksanakan aktiviti penterjemahan adalah Khalifah Al-Ma'mun, yang mana beliau menjadikan Baitul Hikmah yang berada di Baghdad sebagai pusat penterjemahan. Dan pada masa ini terdapat dua penterjemah yang terkenal, iaitu Yohana bin Masawih dan Hunain bin Ishaq. Dan pelbagai karya telah diterjemahkan dalam bidang antaranya falsafah, astronomi, kimia, fizik, biologi dan perubatan. Dan bidang-bidang ini telah diterjemahkan daripada bahasa Yunani, Parsi dan bahasa Hindi. Faktor yang keduanya adalah galakan para khalifah, iaitu khalifah telah mengambil inisiatif, mengambil berat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Antara usaha yang dilakukan adalah mengadakan seminar perubatan yang disertai oleh pakar-pakar daripada seluruh dunia yang berlaku pada musim haji. Yang kedua, khalifah menyediakan peruntukan dalam bidang penyelidikan, R&D. Saya gunakan istilah R&D, Research and Development, maksudnya pembangunan dalam bidang penyelidikan. Contohnya, khalifah sanggup membeli kitab-kitab terjemahan dengan emas, dengan harga emas mengikut timbangan berat kitab. Yang ketiga, membina pusat penyelidikan. Antaranya Khalifah Al-Ma'mun telah membina balai cerak dan membina peralatan khusus untuk penyelidikan dalam bidang astronomi. Dan juga Khalifah Al-Mu'tasim telah membina ma'mal pemudahan di pesisiran Sungai Dajlah. Dan faktor yang terakhir adalah globalisasi ilmu, yang memperlihatkan aktiviti yang globalnya adalah aktiviti perdagangan yang menyebabkan berlakunya pembukaan tempat-tempat yang strategik, lantas membuka peluang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Di sini ada dua tempat. Yang pertamanya adalah Sicily, yang kedua di Andalus. Apa yang berlaku di Sicily? Sicily ini terletak di Itali, Rom pada hari ini, dan di situ terdapat banyak khazanah ilmu dalam bidang astronomi dan bidang perubatan. Manakala di Andalus tempat tumpuan masyarakat daripada Eropah. Dan kehebatan Andalus pada masa itu ialah terdapat hampir 700 buah masjid yang dibina, sebuah universiti, 70 perpustakaan, dan di situ mengandungi hampir 500,000 manuskrip
Jadi jelaslah di situ bahawa globalisasi dalam ilmu ini menjadikan Sicily dan Andalus sebagai tempat tumpuan ilmu pada masa ini. Okey, alhamdulillah selesai kita pada mempelajari tajuk ini. Semoga pelajar-pelajar dapat ingat dengan baik ya. Okey.